بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك أعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja baik kita, salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dan kita dah sampai kepada bahagian yang akhir daripada tajuk ni. Nanti kita akan masuk pula kepada bab yang baru insya-Allah. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata fa innal laila waqtu khalwatil 'abdi ma'a maulah. Dia kata al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, sesungguhnya waktu malam. Tuan-tuan, malam ni dia merujuk kepada bila, iaitulah selepas daripada waktu Isya. Kalau permulaan malam, tuan-tuan, disebut di dalam muqaddimah Al-Hadramiyah
yang dikarang oleh Syekh Bafadal dan ada diterangkan di dalam syarah kepada muqaddimah. Dia kata awal-awal malam itu adalah bila mana tenggelamnya matahari. Dan tenggelam sahaja matahari, maka bermulalah malam bagi kita. Dan mulalah berlakunya perubahan hari dan juga waktu. Yang ni bagi kita orang Islam, tuan-tuan. Dia berbeza dengan orang orang putih, orang Kristian, yang mana berlaku perubahan itu sedikit lambat selepas daripada jam 12 malam. Tuan-tuan, tapi kita bila tenggelam sahaja matahari, maka dikira pada waktu itu adalah permulaan bagi malam. Jadi yang diisyaratkan oleh pengarang kitab ni sesungguhnya malam, dia kata waktu khalwatil abdi ma'a maulah. Waktu malam adalah waktu untuk seseorang hamba bersunyi-sunyian dengan Tuhan dia. Kata waktu malam ni kita dah terang sebelum ni, banyak kelebihan dia. Dan dia adalah di antara waktu yang menjadi pesta bagi orang-orang saleh. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, hendaklah kalian semua bangun pada waktu malam. Fa innahu da'bus salihin, kerana bangun pada waktu malam adalah kebiasaan orang-orang saleh. Dan kita nak kedudukan kita istimewa pada sisi Allah, jaga bangun malam kita. Dan kita nak segala kebaikan, maka kita jagalah bangun malam kita. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan hendaklah ada sebahagian daripada malam kamu melakukan salat tahajud, kata Allah. Dan maknanya Allah Ta'ala dia suruh kita bila mainnya separuh daripada malam, maka kita pun bangun untuk bertahajud. Dan lalu apa dia ganjaran yang Allah beri pada orang bertahajud ni? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau pada kedudukan yang terpuji, kata Allah. Dan itu dijaminan daripada Allah. Orang-orang yang bangun pada waktu malam, maka dia diberikan kedudukan yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang saleh ini tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka adalah orang yang menjauhkan belakang badan mereka daripada tempat tidur. Dan maknanya apa? Orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala adalah orang yang kurang rehat dia. Dan orang yang saleh, orang yang melakukan taat pada Allah, dia akan memastikan masa-masa dia terisi dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita. Bagaimana dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala? Dan Imam Ahmad bin Hanbal, bila murid dia tanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bilakah agaknya waktu kamu berehat? Dan pasal Imam Ahmad ni, dia banyak beramal. Selepas dia beramal, dia akan mutalaah pengajian. Kemudian dia mengajak kehidupan dia sehari-hari macam tu saja. Dan tuan murid dia tanya, wahai Imam, bila gamaknya waktu untuk kamu berehat?
Tuan-tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang hamba, seorang muslim, waktu dia berehat adalah ketika mana di akhirat besok. Dan dia akan berehat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab tu Allah Ta'ala kata, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka adalah orang yang menjauhkan diri daripada tempat tidur mereka. Pasal apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kerana mereka bermunajat dengan Allah. Mereka nak apa yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi SAW kata, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan ni kelebihan orang bangun malam. Nabi kata, orang yang bangun pada waktu malam, dia bertahajud, kemudian dia melakukan amal pada waktu malam. Dan waktu malam ni hebat kan? Sebab itu kata ulama, pasal apa waktu malam ni dia hebat, dan amalan pada waktu tu pun istimewa. Dan kerana pada waktu malam ni pertama sekali orang lain semua lena. Dan orang semua lena, melainkan orang-orang yang bertahajud dia jaga. Dan orang lain lena. Dan memang waktu malam ni Allah Ta'ala jadikan untuk lena, untuk beristirahat. Sebagaimana yang disebut di dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, kata Allah, dan kami jadikan waktu malam untuk berehat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab tu tak sesuai malam nak berjoging, tak sesuai malam. Malam dia nak main bola, hak tu pun tak sesuai. Dan tuan, yang kata tak sesuai ni bukan saya. Saya pun baca satu artikel yang ditulis oleh pakar perubatan. Dia kata apa? Waktu malam ni kalau boleh, dia kata jangan berjoging waktu malam. Dan tuan, waktu malam ni jangan kita buat aktiviti lasak. Pasal apa? Kerana jantung kita pada waktu malam dia kena rehat. Setelah seharian dia bekerja, waktu malam adalah untuk rehatkan jantung. Dan tuan, ni bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan waktu malam untuk kamu berehat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi orang yang bangun pada waktu malam ni, orang lain semua tengah lena, dia bangun. Tuan-tuan, ni istimewanya dia. Kerana tu dia mendapatkan perhatian daripada Allah. Lalu, tuan-tuan, dia satu, dia orang yang jaga. Yang kedua, bila dia beramal, orang lain tak tahu, orang lain tak nampak dia beramal. Tuan-tuan, ni yang paling baik sekali. Bila mana dia beramal baik, bila mana dia melakukan taat, dia merahsiakan ketaatan dia. Masya-Allah. Dan sebab itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ma sadaq man ahabba syuhrah. Seseorang itu tidak benar, kata Hasan Al-Basri, bila mana dia suka kepada kemasyhuran. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia nak orang tahu dia beramai. Dia nak orang tahu yang dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Hasan Al-Basri kata, kalau adalah orang yang berniat macam ni, ma sadaq, dia bukan orang yang benar, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan jadi waktu malam ni tak ada siapa tengok. Jadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, waktu tu dia hanya fokus kepada ibadat. Dia hanya fokus untuk mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata,
wa huwa qurbatun ila rabbikum. Kamu bangun pada waktu malam, ibadat yang kamu lakukan itu mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu, kata Nabi. Masya-Allah. Tuan-tuan, orang yang bangun pada waktu malam ni, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa tu akan menghantar dia untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, wa mukaffiratun lisayyi'at. Orang yang bangun pada waktu malam, seluruh daripada kesalahan dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang bangun pada waktu malam ni, kalau dia ada dosa, kalau dia ada kesalahan, kesalahan itu dihapuskan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa? Kerana sepatutnya waktu tu dia rehat, sepatutnya waktu tu dia tidur, dia lena. Tapi dia tak mau lena. Pada masa tu dia tak mau berehat, dia nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam orang kerja overtime ah. Tuan-tuan, orang kalau kerja overtime dapat lebih. Tuan-tuan, orang lain balik pukul 4 petang, dia balik pukul 12 malam. Tuan-tuan, yang lebih tu akan dibayar oleh bos dia, akan dibayar oleh syarikat dia. Tuan-tuan, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam yang sepatutnya kita lena. Tuan-tuan, waktu malam ni tahajud ni bukan wajib, tapi dia buat juga. Tuan-tuan, dia akan dapat kelebihan ni, mendekatkan dia dengan Allah. Seluruh dia punya kesalahan dia dihapuskan oleh Allah. Kemudian terakhir, orang yang bangun pada waktu malam, manhahu 'anil ithmi, mencegah diri dia daripada melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, nah, kita nak lepas diri daripada dosa, kan kita dah sebut banyak kali dah. Tuan-tuan, kita manusia biasa ni kalau nak lepas daripada dosa ni barang mustahil. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut kullu bani adama al-khata', kata Nabi. Seluruh daripada anak Adam pasti ada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada Allah. Dan tentu tak kira yang tersilap, yang tersalah, itu tak kira lagi. Tuan-tuan, masya-Allah, kalau nak kira tersalah ni, tuan-tuan, kadang-kadang ulama pun tak sengaja dia melakukan kesalahan. Ini ulama. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam Mukhtasar Al-Muzani, kita baca dalam Mukhtasar Al-Buwaiti. Tuan-tuan, ni tak apalah, ni kita cerita dalam kelas ni. Tuan-tuan, ni dalam sekolah. Nah, kita baca Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti. Kemudian kritik hadis misalnya. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana satu orang ulama mengkritik ulama hak yang lain. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana percanggahan pendapat sesama mereka. Tuan-tuan, ini di kalangan ulama. Ini kan pula kita, tuan-tuan, orang biasa ni, tuan-tuan, lebih terdedah kepada salah, lebih terdedah kepada melakukan dosa kepada Allah. Sekurang-kurangnya mungkin ada kita melakukan dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangun pada waktu malam, manhahu 'anil ithmi, dia akan mencegah diri seseorang daripada melakukan dosa kepada Allah. Dan jadi orang bangun malam ni dia dapat apa kelebihan dia? 3. Satu, mendekatkan dia dengan Allah. Yang kedua, semua dosa dia, kesalahan dia dihapuskan Allah. Yang ketiga, dia akan terhalang daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, dia terhalang daripada dosa ni, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni pilihan. Nah, macam kita tengok TV Lah ni ada pertandingan apa? Lah ni ada musabaqah bacaan Al-Quran dan juga hafazan Al-Quranul Karim. Malam ni malam terakhir malam ni. Tuan-tuan, minta maaf lah. Kadang-kadang kita nak harap channel-channel lain ni nampak je tak boleh harap. Tahu. Channel-channel lain kadang-kadang dia mengarah kepada apa? Kepada hiburan semata-mata. Buka channel tu drama, buka channel tu karang hak ni, hak tu. Adalah 2-3 channel, termasuklah hak yang ni. Musabaqah Al-Quran dan juga hafazan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, jadi bila kita buka tu, korang-korang pun kita dengarlah juga orang-orang yang membaca Al-Quran. Korang-korang kita dengarlah juga huraian-huraian daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim itu. Tapi tuan-tuan, cabaran dia apa? Cabaran dia ni malam semalam ni saya tengok apa ni musabaqah malam. Tengok musabaqah, masa dia tengah iklan tu kita tengok dekat TV. Ui, tuan-tuan. Tengok macam-macam. Hantu bungkus tepi. Kita dah ingat ayat bungkus tepi ya. Hantu pun bungkus tepi. Lah ni, jangan buat main-main. Tuan-tuan, lagi apa lagi? Macam-macam lah. Kerih pusaka. Cerita-cerita macam ni. Kata. Aku nak dengar ni. Aku nak. Tapi kita pun satu juga cari pasal. Kita pun satu juga cari pasal. Pergi tengok apa siaran yang duk ada. Memang kena. Tuan-tuan. Jadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati kita tetap muyul, hati kita tetap cenderung kepada perkara-perkara kebaikan, dan kita tidak mau perkara-perkara yang melalaikan, tuan-tuan, ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dekat mana kita nak dapatkan kekuatan itu? Iaitulah pada bangun malam. Kata Nabi SAW, manhahu 'anil ithmi, akan tercegah diri dia daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad, fa'aksir fihi minat tadarru'i wal istighfar. Kerana itu perbanyakkanlah pada waktu itu tadarru'. Engkau merendah diri kepada Allah pada waktu itu, merintih kepada Allah. Tuan-tuan, nak merintih atas dunia. Tuan-tuan, kita nak minta apa-apa, kita nak merayu apa-apa atas dunia, bukan di akhirat besok ataupun ketika mana kita dah dikenakan azab oleh Allah. Kerana tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, dunia adalah tempat beramal kepada Allah. Tuan-tuan, ni dunia adalah tempat dia beramal. Nak baca Quran kat dunia, dia nak berzikir atas dunia, dia nak tilawatul Quran dekat atas dunia. Apa amalan yang dia nak buat atas dunia? Lalu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, wal akhiratu darul jaza. Manakala akhirat itu adalah tempat pembalasan daripada Allah. Bidunil amal, tanpa adanya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia tempat beramal, manakala akhirat tempat balasan tanpa amal pada Allah. Tuan-tuan, jadi siapa yang boleh bangun pada waktu malam ni tadarru'u, maka hendaklah dia merendahkan diri dia kepada Allah. Tuan-tuan, hendaklah dia menghinakan diri dia kepada Allah. Tuan-tuan, ni waktu-waktu yang diberikan anugerah oleh Allah. Kerana tu kata Nabi SAW, ma min ayyami dahrikum nafahatin, kata Nabi,
tidaklah hari-hari yang kamu lalui itu melainkan di dalamnya ada anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, nah, waktu-waktu kita ni, Allah, rugi tuan-tuan kalau kita tak cari rugi ni. Nah, satu, umur kita tak panjang ni, selalu saya sebut, umur kita tak panjang tuan-tuan, umur kita sa'ah, apatah lagi di akhir zaman. Dalam satu riwayat kata, di akhir zaman kamu akan tengok ramainya orang muda akan mati, dia sebut. Dan kamu akan tengok di akhir zaman ramainya orang yang mati mengejut. Dan ni di akhir zaman. Dan umur kita terhad, pendek, kemudian kita dah tak ada masa dah. Dan maka siapa-siapa dia, kata Nabi SAW, tidaklah hari-hari yang kamu lalui, satu hari 24 jam itu, nafahatin, melainkan di dalamnya terdapat anugerah-anugerah daripada Allah. Fata'arradu laha, kata Nabi, maka hendaklah kalian mencarinya, hendaklah kalian rebut waktu itu, kata Nabi. Tuan-tuan, antara waktu yang jangan kita tinggal, tuan-tuan jangan tinggal waktu ni. Kata Nabi SAW, siapa dia yang menghidupkan waktu-waktu ni, yang saya sebut ni nanti insya-Allah. Tuan-tuan, siapa yang menghidupkan waktu-waktu ni, segala umurnya yang terlepas, tuan-tuan, maksudnya kebaikan-kebaikan yang dia dah terlepas dulu ni. Dulu waktu muda mungkin banyak lalai ke macam mana ke, banyak terlepas kebaikan dah. Maka kita umur bukan boleh ondok balik semula. Umur bukan boleh kita reverse balik semula, tak boleh, tuan-tuan. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu hidupkan amalan dengan waktu-waktu ni, apa yang terlepas dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila waktu tu? Waktu tu yang pertama sekali, waktu ni yang kita bincang ni, tuan-tuan, iaitu sebelum waktu subuh, iaitulah waktu malam. Kita bertahajud, kita bertadarruk, kita bermunajat dengan Allah. Ni waktu ni, tuan-tuan. Yang kedua, ba'da subhi ilal isyraq, selepas subuh sampailah kepada waktu isyraq. Tuan-tuan, dia penuhkan dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Kemudian waktu ketika mana nak tenggelam matahari. Tuan-tuan, nak tenggelam matahari ni, waktu tu kita gunakan masa tu untuk berdoa. Gunakan waktu tu untuk kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ni kita buat, tuan-tuan, waktu bila? Waktu antara maghrib dan juga isya. Ni waktu yang kita duduk lah ni, tengah duduk dengar kuliah ni. Dan dia buat 4 waktu ni. Saya ulang balik semula. Waktu malam sebelum subuh, dia bertahajud apa semua sekali tu, waktu tu. Selepas subuh sampai isyraq. Kemudian sebelum tenggelam matahari. Yang keempat, antara waktu maghrib dan juga isya. Tuan-tuan, dia penuhkan waktu-waktu ni dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, apa yang dia pernah terlepas daripada kebaikan dulu, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita nak mengaji macam anak cucu kita, dah tak boleh lah. Tak boleh, kan? Saya pun, tuan-tuan, kalau mengajak orang kata kita pi kepada level-level yang tinggi sikit, kita buat pengkajian contoh tentang dalil sikit, tak boleh, Ustaz, tak boleh nak pi. Sebab itu kita mengajak pun yang mudah-mudah, tak apa. Masa tu dah lepas dah, bukan masa kita, ni masa anak cucu kita. Bahkan guru saya pun sebut, guru saya kata apa? Guru saya kata, waktu muda-muda ni belajar, dia kata.
Orang yang umur 20-an, 30-an ni belajar, dia kata. Tapi bila anak-anak dah mula nak membesar, itu adalah waktu untuk diberikan perhatian kepada anak dan juga keluarga dia. Jadi waktu kita lepas. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, bila mana dia bangun pada waktu tu tadarruk, hendaklah dia betul-betul merendahkan diri dia, wal istighfar, dan hendaklah dia pohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang menjadi kacau dalam kehidupan manusia satu benda ya. Bala kerana dia, kesusahan kerana dia, rezeki tak lancar kerana dia, apa pun juga yang tak beres adalah kerana dia. Dan apa dia? Zambun, iaitulah dosa kepada Allah. Dosa inilah yang kacau kehidupan manusia. Rezeki tak lancar, Nabi kata kerana dosa dia kepada Allah. Kemudian dia kesempitan hidup. Tuan-tuan, rezeki tak masuk apa semua sekali ni kerana dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan bala adalah kerana dosa kepada Allah. Tuan-tuan, dosa ni dia menghalang segala kebaikan daripada manusia tersebut. Bila dia berdosa, terhalang daripada mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malah dalam mendekatkan diri pada Allah kerana dosa kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kata tu disebut dalam hadis Nabi ni yang paling dekat dengan kita. Ni yang paling dekat dengan kita. Tuan-tuan, hadis ni riwayat daripada Imam Ibn Majah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, bila mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada sesuatu kaum, kata Nabi. Tuan-tuan, Allah murka kepada sesuatu kaum, apa Allah akan buat pada kaum tu? Tuan-tuan, pada masa tu musim tidak akan ikut dia punya peraturan lagi dah. Musim tak ikut peraturan dia lagi dah. Dia rasa nak hujan, dia rasa nak boh, dia rasa nak keluar derian, dia keluar. Dia tak ikut lagi dah ekosistem kita panggil. Tuan-tuan, yang kedua, kamu akan tengok bagaimana seluruh daripada kos kehidupan kamu akan naik, kata Nabi. Kos kehidupan akan naik, kata Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kamu rasa kezaliman dia. Tuan-tuan, semua ni berlaku kerana apa? Zunubuna. Ianya adalah kerana dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalaulah penduduk dalam sesuatu tempat dia beriman dan bertakwa kepada Allah, tuan-tuan, apa Allah Ta'ala akan buat pada orang di tempat tersebut? Lafatahna alaihim barakat. Kami akan buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan, kata Allah. Tentu kami beri keberkatan pada dia. Tentu. Maknanya apa? Kehidupan dia akan jadi elok. Dia pun akan dikelilingi oleh orang-orang yang elok. Tuan-tuan, kehidupan dia lancar. Pasal apa? Lafatahna alaihim barakat. Kami buka ke atas mereka itu keberkatan, kata Allah. Tuan-tuan, minta maaf lah. Nah, kadang-kadang kita akhir zaman ni lebih banyak cakap kan? Kita lebih banyak apa ni berdebat sahaja.
kita banyak menyalahkan, menuding jari sana sini dan sebagainya. Tuan-tuan, ni tanda ni. Nah, bila banyak bertengkar, tak ada kesatuan apa, tuan-tuan, ini tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada sesuatu kaum ni dalam riwayat lain? Dan kata Nabi SAW, mereka akan lebih banyak bercakaran, mereka lebih banyak berdebat daripada beramal kepada Allah. Tanda, ni tanda nah, bila mana satu orang dia dimurkai Allah. Jadi bila kita dapat waktu malam ni istighfar, maka kita pohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita minta ampun dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Nah, kita tengok kehidupan kita, koi sehari koi tertekan, koi beban dan sebagainya. Tuan-tuan, tak ada cara lain dah melainkan apa? Hendaklah dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala bebanan, segala tekanan, segala masalah ini jentikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak suruh manusia ni balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa dia makna balik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, wa naji rabbaka bilisani zillati wal ittirar. Dan pada waktu tu hendaklah dia bermunajat kepada Tuhan dia dengan lisan penuh penghinaan wal ittirar, dan bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Tuan-tuan, lisan dia pada waktu itu menghina diri dia sendiri, wa ittirar, dan dia bersungguh-sungguh pada waktu itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak kenal Allah Taala ni bukan waktu susah ya. Tuan-tuan, bukan waktu susah ya. Waktu dia tengah bawa kereta kan. Dia bawa kereta lalu dekat lebuh raya Karak contohnya. Nah, dia lalu dekat Karak. Tiba-tiba dia punya tayar dia pecah. Pecah. Orang lain semua tak ada Dan tinggal dia seorang kat situ. Dan masa tu dia punya ketak tak tahu macam mana. Tuan-tuan, masa dia susah macam tu baru dia nak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arifillah firraha. Hendaklah kamu kenal kepada Allah pada waktu kamu dalam keadaan selesa. Kamu kena kenal Allah Subhanahu wa taala pada waktu kamu tak dikenakan apa-apa. Maknanya dalam keadaan yang selesa. Ini waktu yang paling utama untuk kita kenal kepada Allah. Tak tahu waktu ni waktu kita diberikan nikmat, waktu kita tengah duk tenang hati ni, tuan-tuan, inilah waktu untuk kita kenal pada Allah. Lalu kata Nabi SAW, arifillah firraha. Kamu kenal Allah pada waktu kamu senang, ya'rifuka fi syiddah. Allah pula akan kenal kepada kamu pada waktu kamu susah nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita hidup bukan senantiasa senang. Kita hidup bukan senantiasa di atas. Kehidupan ni dia akan terus berputar. Dan kita kena ingat, kehidupan ni akan senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu bangun pada waktu malam ni, kata Imamul Haddad, henakan diri hadapan Allah, wal ittirar, dan bersungguh-sungguh pada Allah, an qalbin mutahaqqiqin binihayatil ajzi wa ghayatil inkisar. Iaitulah dengan hatimu yang terdalam dan juga dengan segala kelemahan kamu, wa ghayatil inkisar,
dan juga kamu benar-benar menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni pada waktu malam ni. Kemudian kata Imamul Haddad yang terakhir, habis dah bab ni, tuan-tuan. Dia kata wahzar. Imamul Haddad kata wahzar, dan berhati-hati. Dia kata, ingat, dia kata, anta da'a qiyamal lail, jangan kamu biarkan waktu malam itu berlalu begitu saja. Fala ya'ti 'alaika waktu sahar illa wa anta mustaiqidhun, dia kata. Maka ketika mana datang kepada engkau waktu malam tu, pada waktu tu engkau dalam keadaan berjaga. Tuan-tuan, jangan biarkan waktu malam tu dia berlepas macam tu saja. Tuan-tuan, ulama selalu memperingatkan diri mereka. Tuan-tuan, mereka ingatkan apa? Tuan-tuan, sembahyang kita mungkin sembahyang yang terakhir. Tuan-tuan, apa juga yang kita buat? Makan kita mungkin makan yang terakhir. Tidur kita mungkin tidur yang terakhir. Tuan-tuan, mungkin juga malam saat lagi ini adalah malam yang terakhir buat kita. Tuan-tuan, bila mana sahaja seseorang anak Adam itu dia mati, maka kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, kata Nabi. Bila mana seseorang anak Adam itu dia mati, maka terputuslah amalan dia, kata Nabi. Tuan-tuan, ulama hadis dia sebut tentang hadis ni. Bila mana seseorang dia meninggal dunia, tuan-tuan, pada masa tu terhentilah dia daripada melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam fasa untuk dibalas segala apa yang dia lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu kata Imamul Haddad, anta da'a qiyamal lail, jangan kamu biarkan malam tu berlepas macam tu je. Fala ya'ti 'alaika, dan tidaklah datang kepada engkau waktu malam itu illa wa anta mustaiqidun, melainkan waktu tu engkau bangun untuk apa? Zakirun lillah subhanahu wa ta'ala, untuk engkau berzikir, untuk engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardah, kata Nabi SAW, sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu waktu, kata Nabi, tidaklah seseorang itu dia minta perkara dunia ataupun perkara akhirah illa a'tahu iyyah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bangun pada waktu malam. Pasal apa? Waktu malam ni waktu orang lena, kita nak bangun. Mudah-mudahan kita orang yang dipandang dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita masuk pula kepada bab yang baru, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.